الحكيم درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا فاغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, biiznillahi ta'ala kita akan sambung pengajian kita daripada pentafsiran surah Al-Furqan. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mengingati hamba yang tidaknya beriman dengannya dengan beberapa nikmat dan kemudahan hak Tuhan beri kepada dia tu, supaya manusia yang tak mau nak beriman tu berasa ada kesedaran di dalam jiwa dia dan akal fikiran. Akan tetapi orang apabila dia tak bukanya pandangan, tak buka hati ni, dengan sebab ia tubuh nyelok di hati dia dengan kehendak dia sendiri, maka siapa-siapa pun tak boleh nak akak menyelok dia naik tu, malaikat dirinya sendiri. Dengan sebab itu, ayat yang kita nak dengar ni iaitu ayat yang ke-51 daripada surah Al-Furqan. Tuhan nak rayak kepada orang yang mau nak faham. Ya, kita kalau kita tak say ni, ya memanglah seolah kata kita sendiri yang menzalimi diri kita. Tapi kalau kita buka diri, benda terbuka, telinga tak ada siapa dia duk nyumat, akal fikiran tak ada dia duk selok, tak ada dia duk katuk, hati tak ada siapa dia duk koci, akan tetapi dirinya sendiri yang buat perkara tersebut. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nazira. Jikalau kami itu kehendak, nescaya kami utuskan kepada tiap-tiap kampung tadi itu ada rasul yang berikan amaran kepada kampung tersebut. Akan tetapi Allah Ta'ala tak mau lagu tu. Sebab orang Quraisy ni dia duk berasa kata kalaulah Walid ibn al-Mughirah jadi Nabi, jadi Rasul, dia kata ya bapa boleh terima, dan Walid ke buat dia tu pakat nak turut. Ini dalih dia. Muhammad ni datang mari seolah kata untuk nak jadikan kepada Rasul kepada orang lemah-lemah tak apa, tapi nak jadi kepada Rasul pada orang gagah-gagah kuat-kuat ni, dia kata bukan dia. Kena pakai Rasul lain lah, dia kata gitu lah. Ada PA lagu tu, dia bukan gapo dak wah dalih wah mulah dia ya. Cuma Allah Ta'ala ni tahu kata lagu mana berubda dia, PA perangai dia, Tuhan apa rayak dengan terus-terang nak semua orang kita ni faham. Kata walau syi'na. Kalimah syi'na dalam bahasa kita makna kehendak. Dalam bahasa Arab memanglah ia ada dalalah dia. Kita terjemah sya'a makna kehendak. Ya arada yuridu iradatan makna kehendak juga. Maka mana apakah beza di antara iradatullah dengan masyiatullah? Iradatullah, kehendak Allah Ta'ala ni perkara yang senantiasa Allah Ta'ala itu bersifat dengannya sedia kala, sekarang dan lagi akan datang dan tidak terhingga. Itu mana sifat iradah. Orang panggil sifat zatiyah. Adapun sifat masyiah ini panggil sifat fi'liyah, perbuatan Tuhan. Kehendak Tuhan mengikut dia itu setuju. Nak dengan siapa,
di mana bila serah pada dia. Itu makna syi'na. Kalau gitu, kalau Tuhan ni ya raya, kalau kami tu kandak, sebenarnya kalau kami ni kandak sungguh, Tuhan nisbah pada diri dia. Kalau dia ni kandak, makna kata boleh faham daripada ayat ni, urusan bangkitnya Nabi, bangkit Rasul bukan kerja kita, kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kerja Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa apanya orang kurih duk gaduh-gaduh. Benda kerja orang kita pergi gaduh, huduh dah. Ni kerja Tuhan, manusia yang lemah, yang tak kekal, yang binasa ni duk gaduh. Punah teruk. Lalu Tuhan nak faham kepada puak dia. Tuhan ni kalau nak perenyek sekaligus pun habis licin dah. Cuma dak ya wi hujah. Kita ni kena belajar diri kita, jangan kita main ran. Main apa nama kekuatan. Orang bijak ni ya makar fikir dia. Ya gunakan kepintaran dia, kebolehan dia, kebijaksanaan dia untuk menyelesaikan masalah. Dia ajar soal lagu tu, Tuhan ajar. Di mana? Banyaklah tempat dalam Quran. Salah satu daripadanya pak kita duk belajar ni ayat 51. Kalau aku ni kandak je kata, nasihat aku bakit semua tempat ni ada rasul belaka. Kalimah nazir dalam Quran ni mubasyirin wa munzirin. Nazir di sini makna beri ancaman. Ancaman ni makna beri berita ketakutan. Hei orang tak beriman, kalau mau tak beriman, nasihat aku nak buat gini kepadamu. Itu mana nazir. Khija nazir ini khija nabi-nabi dan rasul-rasul. Khija nabi ada dua, khija tafsir wa tanzir, iaitu berinya berita gembira dan berinya amaran. Dua ni khija bagi nabi. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi mana-mana dia tak mulakan dengan ancaman ataupun dengan amaran sebelum daripada dia beri galak ke dulu mula-mula. Itu cara dia. Kalau gitu ayat ni mafhumul mukhalafah, maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kepada seluruh umat manusia. Insuhum wa jinsuhum, manusia dan jin, maka Nabi kita belaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia royak lagu ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi katakan, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah Taala royak kepada Nabi kata dia itu adalah rasul pada semua kamu. Lalu Nabi kata gini, bu'istu ilal ahmari wal aswad. Aku ni dibangkitkan kepada orang kulit putih dan kulit hitam. Kulit putih dan kulit hitam ni mana lagu mana? Seluruh umat manusia. Dan Nabi kata lagi dalam riwayat Muslim, Nabi kata wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Dan didapati nabi-nabi tadi itu dibangkitkan kepada umat dia khusus, dan dibangkitkan aku ni kepada manusia dengan cara seluruhnya. Jadi Nabi kita ni ingat molek ayuhal muslimun, orang Islam semua, kita nak pakai umur atas dunia ni marilah pengaruh lagu mana pun jangan kita aku rasul lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita iaitu nama Muhammad ibni Abdullah, yang Allah Ta'ala bangkit dia tu jadi rasul dengan nas daripada Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Rasulullah? Yakni orang bawa risalah daripada Allah Ta'ala kepada kita, tu makna rasul. Kalau katanya apa makna rasul? Rasul-rasul ni makna orang bawa kitab daripada Tuhan, risalah cut mai boleh, surat kirimah boleh, daripada Allah kepada kita sebagai manusia semua, itulah rasul. Dan rasul ini ya beza di antara nabi, ada beberapa perkara. Cuma kita nak buat kesimpulan lebih mudah. Rasul dengan nabi salah kata umum khusus gitu ya.
Tiap-tiap nabi tak pasti jadi rasul, tapi tiap-tiap rasul dia kena lepas nabi dulu. Nabi dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib beramal dengan wahyu tadi. Setelah daripada tu dia wajib serukan ahli dia dan orang duk sekelilingi dia. Apabila orang lawan dakwah dia, tak wajib dia itu menserangi dan memerangi dan buatnya jihad dengan ummah. Tak, itu nabi. Ada para rasul dapat wahyu daripada Allah, wajib dia beramal, kemudian dia seru manusia kepada agama Tuhan. Kalau ada orang sekat, orang lawan, wajib di atas dia serahkan kaum itu, dinamakan jihadud dafa. Jihad menserangi untuk mempertahankan maruah dinunal Islam, agama kita sebagai agama Islam, itu rasul. Maka rasul ini kerja dia nanti baca Quran kepada kita, nanti baca ajaran kepada kita, tu kerja dia. Yang nak dengar kita tu kerja dia hak tu ya. Sebab itulah orang jadi rasul ni kerja dia da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah, tak ada hak lain. Dengan sebab itu pendakwah yang namakan saka Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajakkan kepada lain daripada ajaran. Jangan mengajak kepada kaum, jangan mengajak pada puak, jangan mengajak pada ajaran yang kita rengka dan sebagainya. Itu bukan kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila gitu Tuhan perayat dalam ayat 55, fala tuta'il kafirin, dan janganlah kita itu taati akan orang yang tidak beriman. Tuhan larang ni, jangan kita taat. Taat ni lagu mana? Makna patuh bulat-bulat. Ada apa buat baik tak apa. Buat baik kepada orang tak beriman disyarak dalam agama kita. Tapi kita nak taat kepada dia, ini tak boleh dalam syarak kita, tak boleh. Mana dalil kata boleh kita buat baik kepada orang tak beriman dalam Quran? Ayat Tuhan bunyi kata la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tak larang kita nak buat baik kepada orang hak tak beriman yang dia tadi itu tak kacau kita, tak mengeluarkan kita daripada tanah air kita, yang halangkan agama kita. Antuqsitu ilaihim, so kita buat baik pada dia, buat adil pada dia, tak apa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala kan kasih kepada orang buat baik, buat keadilan kepada orang tak beriman pun tak apa lagu tu. Ada apa orang halang agama kita, ni tak boleh. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Hak Tuhan larang tak boleh kita nak taat orang yang serangi kita, orang yang menghalangkan kita daripada ajaran Islam. Kalau gitu kita tak tahu kata kafir harbi ke kafir bukan harbi, duk situ, duk di dasar ayat tadi. Kafir silmi ataupun kafir yang tak boleh kita buat serangi dia, dia tak ada halangkan kita, tak ada hambak kita tubik pada rumah kita, tak sewi kita semaya ke, tak sewi kita buka masjid, buka sekolah, buka pondok ke, tak ada lagu tu. Hak tu sil. Ada apa hak lawan kita, tak sewi buka apa sekarang semaya apa tak boleh, puasa apa tak boleh, hak tu harbi tu. Mengikut takrif yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dok ambil kocek sendiri. Ni terkadang kita nak kata hak ni harbi, hak ni bukan harbi, ambil kocek kita sendiri, tak adil lah tu. Nak Tuhan tolongkan kita ayuhan muslimun, pasti dengar Tuhan, dengar Tuhan. Tuhan nak kok mana? Supaya kita tadi tak terlari daripada kacing kita hak asli. Baik. Itu mana ta fala tuqa'il kafirin. Orang tak beriman lah kafir di situ. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan hendaklah kamu itu jahid ni makna kata asal mujahadah. Mujahadah di sini tak pakai makna tu. Makna hendaklah kita meserangi mereka itu dengannya. Serangi di sini bukan makna kata tiap-tiap kita jumpa kata beriman kita pakai sapa tangan, itu bukan maksud sini. Wajahidhum bihi ay bil Quran, suruh kita serangi, seolah kita suruh kita sungguh nak menjagakan maruah orang Islam dan mempertahankan orang bukan Islam nak kacau agama kita dengan agama. Bihi ay bil Quran, katanya a'immah semua dengan Al-Quran.
yakni dengan hujah. Belum daripada kita nak sapa tangi, belum daripada kita nak guna alat apa nama apa semua, pasti kita kena ada hujah dulu. Hujah ni makna lagu mana? Makna beri keterangan dengan bihi ay bil Quran, dengan keterangan Quran dulu. Gapo Tuhan nak? Terkadang orang kafir ni dia duk nampak kata Islam tak molek sebab dia tak faham Islam. Sebab dia tak nampak kemurnian Islam, sebab dia tak faham orang Islam. Terkadang dia cacuk di antara orang Islam dengan agama Islam. Ni terkadang kita tengok pada orang Islam, seumpama kita pergi di satu tempat di negeri-negeri hak luar tu, orang tu tak saya terima Islam sebab dia tengok orang Islam, bukan dia tengok kepada diri agama Islam. Tak, dia kena beza. Muslim dengan Islam dia ada beza. Islam tidak ada salah bagi dia. Ada pun Muslim kita ni sebagai orang beriman, orang hak Islam ni, terkadang adalah kita ada gelicah-gelicir gitu gini bahasa dia, kita sebagai manusia. Tapi kalau kita tengok pada orang Islam, terkadang kita tak say pada agama Islam. Tapi apabila kita seksa Islam, tengok Islam, kita nak. Sebab apa? Sebab Islam ni tidak ada kezaliman. Bahkan tidak ada dalam Islam ni musawah. Apa makna musawah? Sama. Ya ada dalam Islam al-adlu, ada keadilan. Musawah dengan al-adlu ni kita kena faham. Kita sebagai orang awam kena faham. Lah mana? Al-musawah ni galik ke negara madani, negara bandar tadi, galik nak guna kod ken ataupun undang-undang musawah. Musawah ni nak buat sama di antara orang pakai dia duduk pakai situ, tak sepada apa dia. Orang kaya lepas duduk kaya gitu. Orang biasa cidik dia duduk cidik cara dia, orang tak cidik dia duduk situ. Makna kata dia nak buat jadi sama. Sekadar mana sekadar tu. Itu makna musawah. Adapun kita daulah al-Islamiyah, undang-undang Islam dak. Dia nak bagi keadilan. Masalan kita orang kaya, kena pada juga pada orang tak susah pakai miskin tu. Akak darajat dia, wi kerja ke, wi bantu we ke, wi makan, wi minum ke, wi tempat ke dia ambil, ya lagu tu. Orang tak cidik, kita tarbiyah dia wi cidik dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tu daulatul Islam yang nak lagu tu. Nak biasa wi ada keadilan. Bukan kuam tahu tiamkan saja, kena ada kuam yutitam. Yutitam ni dalam bahasa Arab mana al-adalah. Ada apa kuam tahu tiam ni makna al-musawah. Dalam Islam kita tak ada songsa mana. Kalau kita nak banding dengan cara mudah, musawah dengan al-adalah ni dalam bahasa-bahasa ulama kita dah buat rupawi kita nampak ia lagu ni. Supaya kata kita nak gamah lalu dalam akal fikiran kita. Masalan kita nak tengok satu perkara, kita nak tengok satu perkara, pasti kita kena junga kampung kita ataupun dinding apa nama kita kata gila deh. Kalau orang tak sapa kaki ataupun orang kenek lah kita kata, orang budak ke lagu mana, dia nak jengok tak boleh katuk dengan kampung dengan dinding. Maka dalam agama ataupun dalam cara mikir madani hak pasal tu ya tapi dia duduk situ budak tak serakit apa dia duduk situ. Sebab tak padan dengan dia nak jengok, dia tak kuasa dia duduk situ. Kita hak tinggi ni tengok dah tak ada, dia tak ada gapo dia tu. Islam taklah tu. Islam hak tak nampak tadi dia suruh kita akik ui tanggah dia ke dukung dia ke lagu mana, tengok ui suka. Hai lagu tu Islam. Itu mana al-adalah, keadilan. Ada pemusawah ni, sebab tu kita tengok negara-negara seumpama negara Mesir dan sebagainya, orang kaya apa kaya, orang susah-susah sungguh. Kalau kita tengok orang kaya yo masuk dalam bank tu seminit tu berapa masuk cara apa nama ekonomi dia. Tapi hak susah roti nak beli ni aish, roti payahlah partai kita nak beli tak ada. Terkadang mari di kedai orang tanya waktu beg duit tak cukup tak bagi kelek. Nawi kita faham kata kalaulah daulah umpama tu dalam Islam kita tak ada songsa mana. Salah kata tak ada ui mana lagu tu. Sebab itulah kita sebagai umat Islam hendaklah kita tadi itu jangan taat hukum-hukum yang dibawakan oleh orang-orang yang tak beriman. Malaikat dia tak cengah dengan agama kita, okey. Lepas tu kita hujah dengan mereka wajahidhum bihi jihadan kabira, suruh kita tadi itu mengancamkan mereka dengan sebenar-benarnya ataupun memerangi mereka dengan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh cara yang kita itu usaha. Yang lagu tu cara kita. Supaya kata kita nak wipahai kata Islam kita ni bukanlah agama yang tak pakainya hujah, tak pakai akal fikiran,
tak gunanya keterang ni, itu bukan. Nak siapa tangan sokmo ni bukan dia. Lepas tu cakap kita orang Islam lah dia. Tak sah guna sangat perkataan apa yang kata bengang, bodoh, tak erti, otak lembu, otak lembing. Ini orang panggil kata orang cakap sendiri tadi itu tu orang yang tak adanya saqafah. Tak ada tarbiyah Qur'an dah. Tak ada tarbiyah nabawiyah, tak ada tarbiyah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak gitak orang pesen ni depan? Orang pesen ning tak laku kalau jual depan Nabi. Sebab perkataan seseorang tadi itu nak jadi pendakwah, tak ada guna pendapat lagu tu, perkataan lagu tu. Kena muliakan kepada mad'u kita, orang yang kita nak seru, orang yang kita nak dakwah kita kena mulia. Ni tak, kita sedap lagu tu, pak kita apa orang Jawi kita rasa sedap dia sebut lagu tu. Tak, bukan lagu. Kita orang faham kata orang sebut lagu tu mana kata memperlekehkan kita, memperhinakan kita. Apakah kita duk giduk lagu tu tetap sesuai bagi kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam adalah umat yang bukan sekadar kata kita tadi itu nak orang cucuk hidup kita sama. Itu bukan. Kena mikir, kena usaha, kena pergi dengan alasan nak terima gapo-gapo, ada alasan yang kita nak bawa. Itu maksudnya. Kemudian Allah Taala kata lagi kata, dia sebut nikmat dia lagi, wa huwallazi, dan ialah Allah Subhanahu wa taala marajal bahraini. Kalimah marajal bahrain yakni ikhtilat, campur di antara dua laut. Laut te hadza azbun furatun wa hadza milhul ujaj. Dia kata ini lautan azbun yang tawar. Air tawar ni mana air kita duk minum tu lah. Furatun, tiap-tiap furat ini iaitu air hak tak masing. Wa hadza milhun ujaj, dan laut teh ni iaitu laut teh yang masing pahit. Ujaj mana pahit, masing sungguh. So umpama bahrul mayyit, siapa dia pergi Urdun tu, lah kalau masuk dalam mata agak pedih. Pedih sungguh nak ayat tu yang masing-masing sungguh sampai kata ada benda hidup. Tak serupa dengan masing fakta kita ni, yang masing lagi. Lalu Allah Ta'ala kata, aku inilah yang meletakkan perbezaan ataupun tanda tak sewi capur pergi mari. Capur pergi mari itu gaponya Tuhan nak ayat kita. Balik Tuhan yang mudah belaka, yang nak buat gapo-gapo. Tuhan nak ayat pada kita kata, hei manusia, benda yang halusi seumpama ning aku kuasa. Apatah lagi aku nak wimu dengar aku dan aku nak balas padamu, benda mudah sangat. Kalau kita kira dengan akal fikiran kita, cuba kita ambil air tawar, buh garam masuk, cerak, ia jadi ubah. Soalan kata ubah daripada air tawar kepada air masing. Tetapi kalau air laut dengan air sungai tu, ia jumpa dok gitu dah. Tapi tak masuk pergi mari. Ikan hadap dalam air laut dengan air sungai tak masuk pergi mari. Ini bukan perkara yang manusia itu boleh nak buat dengan kuasa dia. Tak boleh. Tak kuasa manusia tu nak buat dengan kuasa dia, cerak tak kuasa. Apabila kata kita tak kuasa, kelik kepada Tuhan yang menjadi, yang boleh kita tengok dengan mata kepala tu, kata Tuhan ni kuasa sungguh. Apabila kata tu kuasa sungguh, turutlah dia, pakarlah, patuhlah, abdilah diri kita kepadanya, supaya kata kita tadi itu dibalaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik balasan. Kemudian Tuhan kata, wa hadza minhul ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara dua perkara tadi itu ada batas dan halangan yang tak biasa dia tadi itu capur pergi mari. Memang gilah tengok di mana, kalau kita pergi tengok di laut teh kita ni tak cerak mana. Tapi kalau kita perhati sungguh nampak juga, kalau kita pergi kok budi nak lempo kita tu, nampak air daripada sungai Taning ke sungai mana ni masuk pada laut tu, ia ada perbezaan dia. Tapi kalau kita duduk luar-luar negara, duduk di atas kapal tubai atas gapo, ia akan nampak ni warna ni, duduk jadi belah gitu. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tengok kata, ning hak aku boleh buat, ning hak aku kuasa, ning hak aku buat ilmu tengok wahai manusia.
maka hendaklah mung tu beriman dengan aku, hendaklah mung tu patuh pada aku, jangan patuh kepada orang yang tak beriman daripada kalangan manusia seperti kamu tu juga. Lepas daripada tu Tuhan royak ai tadi tu Tuhan nak royak pula, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan, dan Allah Ta'ala yang menjadikan kita daripada air. Bashar, Tuhan jadikan kita tu daripada air. Air apa ni? Ma'im mahin. Sebagaimana kita maklum dah, air daripada lelaki tadi itu Allah Ta'ala jadikan manusia daripadanya. Tuhan jadi ni daripada air yang hina, keluar daripada tempat yang hina, masuk pada tempat yang hina, maka Tuhan tetapkan duduk situ selamanya 40 hari sehingga 120 hari Tuhan utuhkan malaikat mari untuk bubuhnya di dalam itu perkara makhluk tu akan roh. Nak kita faham kata manusia kita ni mari daripada perkara yang lemah, perkara yang hina, perkara yang dhaif. Maka apatah kita hidup atas muka bumi ni nak handle sampai begitu lalu. Terkadang orang apabila tak ngaji ajaran lagu ni, terutama orang Arab, hak kaya-kaya, hak pesan itu tu tak tengok bumi dia jalan. Akak dada, wak tak kenal orang. Kok kawasan kita ni jarang kita nak boleh tengok lagu tu. Tapi kalau hak mewah-mewah tu, Allah tak kenal orang. Tuhan nak mengingati kepada kita sebagai manusia, hei manusia, aku menjadikan mung tu daripada ayah hina ya. Nak wi mu khabar kata, jangan duk hanela sangat, jangan duk goh akak goh sangat, jangan duk buat biasa takabur sangat hidup dunia ni. Tak leh. Allah. Semua tadi tu nak tarbiahkan diri kita sebagai manusia, nak hidup di dalam undang-undang. Sebab apabila orang kita ni bersifat dengan takabur, bersifat dengan megahkan diri, tangan hak 10 jari ni akan buat satu pekerjaan nama sifat muzalim orang lain. Memang yo hai zalim ke orang, mula nak hipik tanah orang, mula pesen kata nak halih batu cenduk, mula pesen kata nak gotu nak gani. Hak tu kalau kita kira balik kapung-kapung, kalau dalam bandar mula nak mai sihir ke, mula tu mula ni ada belaka. Jadi tak puas hati pergi mari tu sebab apa? Sebab kita terlupa pada asal kita berjadi daripada gapo. Salah kata terkadang manusia pasal tu seorang mama dia tak mati dah. Buat gapo-gapo ikut yang nak buat, tak ada. Yang dia kuangna dia je gomoh pi licin. Hei manusia tu kata aku jadikan mung tu daripada air hina ya. Bukan duk sangat pun mung tu. Duk kedai-kedai dengan ajaran aku jadikan mimma immahin daripada air hina. Itu makna minal ma'i basyara, manusia. Faja'alahu nasaban, maka Allah Ta'ala jadikan manusia itu ada nasab. Nasab mana ada keluarga lah, ada kaum keluarga yang darah tu lah hak tak sah nikah. Hak tak sah nikah tu ada 12 bagai yang dibilangkan di dalam surah An-Nisa, nanti kita sebutlah tempat dia tu. Ada 12 bagai hak tak boleh. Seadah kata dia tu kena dengan daging darah dia, tak boleh menikah kahwin pergi mari. Wa sihra, kalimah sihra di sini yakni perhubungi apabila ada kahwin ni, ni jadi tok tua kita, ni jadi itu jadi ini, sebab kita menikah kahwin tadi itu ada perkara-perkara yang haram bagi kita pula di dalam syariat kita. Itu makna wasihra. Jadi dua pihak ni, hak ni orang panggil haram dengan sebab darah. Hak ni haram dengan sebab apa nama orang panggil kata, sebab kita akadnya perkahwinan. Jadi dua perkara ni kita kena cuba. Itu kena cedek taruhlah. Hak ni dengan sebab darah, hak ni dengan sebab kita akad pernikahan dan sebagainya, itu panggil sihra. Wa kana rabbuka qadira. Dan adalah Allah Taala itu Tuhan bagi engkau kuasa di atas segala-gala. Ya boleh buat belaka hak ya nak buat ni. Kita ya sebagai manusia terkadang tak khabar berasa kata Tuhan ni tak kuasa. Kuasa kata Tuhan ni perih bagi kita. Kuasa Tuhan kita ni sungguh kedak ya berjanji dengan kita. Sungguh kedak ya boleh nak buat benda hak kita duk nak. Sungguh kedak. Sebenarnya ya duk dalam nikmat semua. Hingga perkataan lidah ya bergerak tu pun dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ya tak nak kecek gapo-gapo. Waktu Tuhan ada royak. Buat apa tu? Nawi mengingat puak ni.
wa ya'buduna min dunillah, walaupun lagu tu mereka ini ibadat lain daripada Allah Taala, terima kasih lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa. Ibadat pada agama ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, barang yang tak ada beri manfaat pada mereka dan barang yang tak beri mudarat pada mereka. Lah mana? Yakni dia dok minta kepada lain daripada Allah, dok ibadat lain daripada Allah, benda tu tak boleh gapo tu. Hak beri itu Allah Taala. Hak beri itu Tuhan. Pada mau kata pakuk mana pula Tuhan beri sedangkan Tuhan larang. Ai tak ada pelik benda lagu ni. Kita ngaji dah ke, tiap-tiap perkara hak Tuhan kanak tak pasti Tuhan redha. Tuhan wi belaka. Kalau Tuhan tak wi, tak ada orang kena sihir dalam dunia ni. Sihir nak boleh gerak tadi ataupun nak boleh dia ada kesan pada satu orang dengan kehendak Tuhan dan izinnya Tuhan. Kalau tak lah tak berlaku. Puak ning yang ibadat kepada makhluk, sama-sama makhluk, tetapi dia dok fikir kata makhluk tu boleh beri kepada dia manfaat dan mudarat, sehingga dia tak kala nak gerbek dia kata wazar apa nama hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Dia kata ni lembu aku, uta aku ni, hak ni bagi Tuhan Allah Taala, hak ni bagi Tuhan, hak kita dok semua hak depan kita ni menyungutu. Lalu Tuhan kata wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Apa hak dia niat kerana Allah tadi itu, hak itulah sapa kepada berhala hatu-hatu dia, iblis dia, hak tu Tuhan wi. Ada apa hak dia niat nak wi kepada Tuhan dengan menyutu Tuhan, hak ni tak sapa kepada Allah Taala. Ni nak wi pahal kata kalaulah kita kerja perkara yang haram sekalipun, terkadang kita dapat natijah, dapatnya hasil tak pelik Terkadang orang Islam kita kata kok mana kita nak pergi cari tok ca apa hingga dia kata. Pelik gaponya kita nak pergi puabak dia kata. Gi tok guru tu, gi tok ni tak hingga orang Islam gi tok ca hingga. Nak ayat kata hingga tu kena juga ada. Hingga suku, kena suku, hukum syarat halal suku. Kita faham kita kena faham sini. Amba senantiasa ada misal semua kata kalau kita makan daging kita curi pekenyih. Kalau kita beli dengan duit halal pekenyih, dua-dua kenyih belaka, tapi hukum lain-lain kita kena hurai juga. Terkadang orang-orang kampung kita, tempat teh kita nyanyi juga ya. Dia tak faham. Sebab tak ada siapa ada pergi royak dengan cara molek, hak dok royak tadi dia kata tak apa belaka. Tak ada gapo. Asalkan kita i'tikad atas Tuhan kita boleh wi kesel hak lain tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Tok apa-apa pun tak apa. Hak tu dah pergi cari tok kuning tu. Pergi cari, lepas tu je hingga sungguh. Apabila hingga sungguh tu jadi masalah. Pergi sekali, kali yang kedua pergi pula. Kali yang ketiga ya lagu tu orang kita lepas mula-mula yang pergi sama. Lepas tu jadi masalah lah lepas pada tu. Masalah dengan iman kita dengan Allah, iman kita dengan Rasulullah, pahala dosa kita, lepas tu jadi masalah. Kita kena jagalah, bukan mana kata kita tengok natijah boleh kita kata kena muka tu. Tak boleh kita orang Islam ni. Lewat kena belaka. Nah, duit reba pun kenyih makan, duit anak yatim pun kenyih makan. Duit menega dengan cara haram kenyih makan, bukan tak kenyih. Tapi Tuhan royak kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka harta anak yatim dengan cara haram ni Tuhan wi tok dalam perut dia esok tapi neraka. Tu hak kita dok bimbang tu. Hukum syarak ni pasti kita kena pikirkan dia, jangan kita buat main-main dengan dia. Kemudian wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan orang-orang kafir tadi itu terhadap Tuhan dia tu ada syaitan-syaitan yang membantukan dia. Syaitan ni bantukan orang kafir. Orang kafir ni makna orang tak beriman ya ada syaitan di belakang. Sebab tu ya buat kerja gapo terkadang kita nampak mudah nak naik. Sebab Tuhan ni yawi juga pada orang kafir. Pak kita pun tak sedar clear sangatlah orang kafir tu. Kadang kita tahu orang kafir ni menega mudah kaya. Mudah kaya mungkin tak ada halal haram. Ya ada belaka letari pun you boleh gomo berapa nama hari ni orang Islam kita pun jelah juga. Tak apa letari pun tak apa. Hak tu hak ni. Allah. Sebab tu Tok Khatib tu kena royaklah sikit.
Lepas tu orang nak turun pap senam tadi tu, hak tu kena kerja pasal lain pula. Hak moleknya cara kita ni hak ada tamneng tinggi-tinggi di kalangan orang askar tahan ke sedadu ke tentera ke gapo, apa nama perala puak-puak ni baca ketubah kata. Hajar puak dia baca ketubah kata, tak apa. Sebab puak ni ada kuasa duk le tangan, dia kecek hukum agama pandai tak apa. Ya tu guru ni sekadar boleh royak gitu, terkadang kena uguk demo. Nah, apa dak bergaduh hak kita gitu ni. Banyak cara. Sebab itulah kita tu payah pada masa kita ni kita nak tegah benda-benda fahsyak dan munkar itu bukan mudah. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan Allah Taala tidak utuskan akan dikau ya Rasulullah malaikat berinya kepada engkau, malaikat engkau itu nak bawanya berita gembira dan berita yang mengancamkan, yang mengerikan. Dua tu sebagaimana kita royak saat ni itulah. Sifat Nabi kita royak dua perkara. Royak hak ni gatik, royak hak ni gatik. Kita orang nak dakwah kena lepas juga mata kita at-targhib wa tarhib. Kita umpama tu moleklah kita tengok kata at-tarhib wa targhib, at-targhib wa tarhib. Nak menggemarkan dan nak menakutikan. Benda-benda lagu tu. Kemudian seterusnya kita nak pergi sikit sini. Qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a ay yattakhidha ila rabbih sabila. Khabarkanlah ya Rasulullah, kata aku ni tak ada minta daripadamu sebagai apa nama upah apa-apa. Nabi kena royak, Tuhan suruh, kata aku duk baca Quran, baca ajaran Tuhan padamu ni, aku tak ada nak gapo ni. Bukan makna kata aku ni nak daripada mung tu suruh mu tu wi ganjaran upah pada aku, tak ada nak gapo. Aku semata-mata nak royak padamu, semata-mata nak royak padamu wi mu tu berjaya seperti aku berjaya tu ya. Ya kita pendakwah ni kena duduk situ, barulah berjaya. Pengorbanan tu kena ada. Kalau pengorbanan kita tak ada, kita nak buat kerja tu jadi susah sikit. Orang apa jadi tak gerak kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada kuam siasalah. Tak boleh. Ya kena ada benda-benda lagu ni. Malaikat Tuhan kata illa, malaikat atas apa nama, kecuali sesiapa yang mahu mengambil jalan kepada Tuhan. Orang ambil jalan daripada Tuhan ni makna lagu mana? Yakni mahu seseorang yang mengambil jalan daripada Tuhan itu cukup ganjaran bagiku. Allah kata kalulah puak mung tu nak terima kasih pada aku, tak ada masalah. Tetapi sebenarnya kalau mu nak kata lagu mana mu tak saya terima kasih, kata saya terima kasih, tak ada apa. Aku nak buat kerja ni kerana Allah Subhanahu wa taala dengan cara semata-matanya. Lepas tu satu lagi daripada benda yang kita nak menyudahi di sini, ayat terakhir pada jilsah ni, iaitu kita apabila buat kerja agama kena ada sifat ni. Sifat apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Suruh kita itu tawakal di atas Tuhan yang tidak mati. Gapo-gapo tawakal ni maknalah mana? Tawakal ni yakni kita gantung di atas Tuhan. Gantung di atas Tuhan ni bila? Setelah daripada kita usaha. Pia wayak lagu ni Nabi Muhammad baca Quran kita dengar balah ni. Sebab tu Tuhan kata wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. So kita ambil asbab dulu, kemudian suruh kita tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita mengambil asbab, tak punah tawakal. Setengah-setengah daripada orang dok ambil apa asbab, suruh Tuhan lalu. Suruh Tuhan. Tak usah ambil asbab, punah tawakal je. Ni ada ajaran-ajaran hadap mengajar tempat-tempat kita. Ramai kita duduk bawah-bawah orang setengah-setengah daripada duduk kecek masalah agama ni. Dia kata asbab itu memunahkan tawakal. Kalaulah asbab itu memunahkan tawakal, coba tengok Sayyidul Waladi Adam, penghulu anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagu mana dia ambil? Dia tawakallah mana? Dia tawakal di atas Allah, dia upahnya Abdullah ibnu Uraiqid. Bawanya jalan daripada Makkahul Mukarramah menuju kepada Madinah. Nak bawa jalan tadi upah musyrikun, tapi musyrikun ni adalah orang yang ada pengalaman, ada amanah. Nabi boleh percaya pada dia, bawa Nabi tu pergi kepada Madinah. Pas balas tu tak panggil punah tawakal. Doa.
Tu nak ayat kata dalam Islam kita ni tawakal ni kena ambil asbab. Bukan mana tawakal dengan tak ada kerja gapo, tak ada bergerak gapo, itu salah. Ni ramai di kalangan orang kita tawakal. Kita tawakal lah, belah mana pun terus cari pun tak apa rezeki. Rezeki tu tanda belaka dah. Tawakal tu salah lah tu. Tak kena. Kalau lagu tu semua ke, tak ada orang mati dengan sebab lapar. Di Syria lah ni, kumpulan ikhwah kita, kawan-kawan nambalah duk di negara Nusantara kita ni. Sekarang lah ni duk bagi makan ni di Syria, di Syam, di Mesir, balik Janub, balik selatan dia tak ada nak makan. Orang Islam sujud semaya seperti kita ni, tak ada nak makan, tempat duduk pun tak ada, utuhnya alat elektrik pun tak ada, panas klik-klik begitulah duk. Nak ayat apa tu? Nak ayat kata mereka walaupun orang Islam. Lepas tu Tuhan ayat kata, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada benda jalan atas muka bumi ni mereka Tuhan bagi rezeki pada dia. Tuhan janji sungguh. Tapi kalau tidak ada asbab, itu tak buat kerja lah tu. Dalam dunia ni kena pergi dengan asbab. Thumma atba'a sababa. So kita ikutnya ambil asbab. Asbab tu tak ada punah tawakal kita, punahnya yakin kita, tak punah. Kita nak beriman dengan tawakal ni, beriman we kena. Beriman seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, "Man tatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Siapa dia yang tawakal di atas Allah sebagaimana dia tawakal dengan cara 100%, la razaqahu Allah, nasya Allah Taala itu akan merezekikan akan dia seperti Tuhan merezekikan akan burung. Tagdu khimasan wa ta'udu butunan. Dia tubik daripada tempat sarang dia pagi hari, tak ada gapo lebih dia. Kelik mari petang penuh. Gapo tu orang baca hadis tu faham ke tak? Baca hadis-hadis tu lah, tapi tinggal ambil asbab baca hadis tak kena. Sebab coba kita perhati, Allah Taala royak pada Nabi kata siapa dia tawakal di atas Allah sebenar-benar takwa, sebenar-benar tawakal, Tuhan nak rezekikan pada dia. Lalu Tuhan banding. Nabi banding kata siapa seumpama Tuhan nak rezeki seumpama burung yang ada di sarang dia keluar tubik daripada tempat dia pergi cari makan. Tubik pada tempat dia pergi cari makan tu ambil dengan asbab dah tu. Kita baca sekerat hadis. Kadang nyanyi orang Islam kita. Sahabat tu setengah-setengah dek goreng was sebeh makan tu. Dah duduk dalam masjid 2 3 4 bulan 5 bulan 4 tahun ni tahun kata gila duk goreng nak agama itu nak ibadat semata-mata. Pas nak makan ke apa keluarga nak makan ke apa ataupun surah Allah Taala. Surah Allah Taala tu tok qadi tempat kita ataupun jabat tak hak ni nak mari apa ni? Mari apa kahwin? Nak minta fasah nak fasah sikit. Hak ni nak minta cerai. Hak ni gitu hak ni gini. Berapa panha kau keluar? Panha ada jadi masalah masyarakat kita ni sebab sini. Sebab tawakal tak kena jalan. Tawakal kita itu ini dalam rupa agama dah kita tak ada kecek balik orang tak cukup akal apa saya kata dok mai benar-benar menggunakan akal itu suku. Hak ni dalam rupa orang hitam lain. Lain hitam, butuh pun hitam tapi tawakal pasal itu bukan tawakal hak Tuhan hendak dalam Quran ni. Sebab tu Tuhan kata katakan saat ni wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. So kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati. Memang apabila kita ambil dengan asbab tawakal. Cuma kita ingat apabila baca thumma atba'a sababa, kita jangan baca ayat wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ayat tu bukan ayat Quran tu. Banyak pendakwah kita di mulut wa ja'alna likulli syai'in sababa qala Allah tabaraka wa taala. Itu bukan kalam Allah. Cek tengok dalam Quran kalau mana ada ayat gambar tak apa. Hamba dok tengok 30 juzuk ni hak sekadar ilmu kita ada sikit-sikit ni tak ada ayat tu dalam Quran. Nak ayat kata kita hijrah Quran tadi itu sehingga kita nisbah ayat bukan ayat pada ayat Tuhan. Ini berat. Wa ja'alna likulli syai'in sababa hadhihi laisa minal ayatil Quran. Itu bukan daripada ayat Quran. Ayat Quran thumma atba' sababa. Itu ayat Quran. Berarti tengok. Banyak daripada perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Kemudian wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Dan suruh kita itu Nabi itu Allah Taala suruh tasbih
Tasbih ni menyuci Allah Ta'ala, dan cukup pi dengan Allah Ta'ala tadi itu mengetahui dosa-dosa hamba dia sebagai tahu dengan cara pendetailan. Ya, memang Tuhan tahu kita salah setara mana, cuma kita jangan terlupa istighfar kepada Allah Ta'ala tiap-tiap hari, kerana Allah Ta'ala suka pada kita ni istighfar pada dia. Jangan kita lupa istighfar hari-hari ni sekurang-kurang 100 kali. Jangan terlupa ni. Kerana kalaulah kita istighfar di mulut kita, insya-Allah bala petaka tak berlaku dengan kita, walaupun kita berdosa setara mana pun. Zaman Nabi, orang Quraisy mari royak kata, "Ya Muhammad, kalau mung ni kecek benar sungguh, fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'azabin alim." Wari hujan batu daripada langit, ataupun wari azab lalu, aku nak tengok kulawan mudah ni. Allah dia tatai lagu tu. Lalu Allah Ta'ala kata, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Aku tak akan seksa waktu hak cabarkan kuasa aku selama mana mung tu tak ada sekali dengan mereka. Tuhan hormat kepada Nabi, Tuhan tak waktu azab. Sekarang lah ni Nabi mati dah, ada gapo lagi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tak akan azab kita selama mana kita itu dah minta ampun kepada Tuhan. Maka daripada bulan puasa ni kita azab dari diri kita nak tak dia mana istighfar kita kepada Allah. 33 ke 30 kalau gimana, boleh sehari itu 100 kali comel. Kalau 1000 kali molek lagi dan sebagainya. Daripada perkara-perkara itu, insya-Allah kita pakai azal lah di di dalam hati kita, diri kita masing-masing, supaya kita berjaya hidup dunia dan bahagia hidup di akhirat nanti. Insya-Allah kita akan hubung ayat 59 dan seterusnya. Inilah ta'ala kita akan khitamkan. Boleh 2 jumpa sekali lagi, 2 jumpa lagi, insya-Allah kita akan menyudahi akan surah Furqan ini dalam ruangan i'tikaf kita pada 10 akhir daripada bulan Ramadan tahun 1444. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.